Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin UKAS edisi tengah hari 27 April 2020 bersama saya Kerzarif Afindi. Berita utama. Pelajar Sarawak yang dibawa pulang dari Senanjung, Sabah dan Labuan perlu menjalani saringan dan dikuarantin seperti yang ditetapkan Kerajaan Sarawak. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof ketika ditemui media pada Ahad berkata, mereka perlu menjalani saringan COVID-19 terlebih dahulu sebelum tindakan susulan dilaksanakan. Jelas beliau, mereka yang telah diuji akan ditempatkan di pusat kuarantin seperti yang ditetapkan oleh Kerajaan Sarawak dan akan dihantar pulang apabila keputusan disahkan negatif. Bermula Isnin, kerajaan membenarkan pergerakan penghantaran pulang pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT Awam dan swasta, politeknik serta kolej komuniti di seluruh negara secara berperingkat. Berita seterusnya. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak akan terus menjalankan aktiviti pencegahan dan kawalan jangkitan di daerah Kuching dan Kota Semarahan. Menurut Menteri Kesihatan Malaysia, Datuk Seri Dr. Adham Baba menerusi kenyataan media, ini bertujuan untuk menangani penularan wabak COVID-19 di kedua-dua daerah itu yang diklasifikasikan sebagai zon merah. Katanya, usaha ini termasuk pengesanan kes secara aktif, pengesanan kontak rapat kepada kes positif, menjalankan saringan ujian COVID-19, membuat isolasi kes positif COVID-19 di dalam wad dan menempatkan kontak rapat kes melalui perintah pengawasan dan pemerhatian di bawah Akta 342 sama ada di rumah ataupun di stesen kuarantin yang dikenal pasti. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak juga melalui Pejabat Kesihatan Bahagian Semarahan akan menjalankan aktiviti pengesanan secara aktif di dua lokasi iaitu di Taman Desa Ilmu dan Taman Uni Garden pada 27 hingga 30 April 2020 melibatkan 50 pasukan dengan 100 orang anggota. Selanjutnya, Sarawak mencatatkan 7 kes positif COVID-19 baru pada Ahad. Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBN, sebanyak 29 kes positif COVID-19 juga dilaporkan telah sembuh dan discharge dari hospital. Manakala bilangan kes baru orang disyaki PUI dilaporkan sebanyak 177 kes dan jumlah PUI yang masih menunggu keputusan makmal adalah sebanyak 189 kes. Berikut pula mengenai satu projek sosial Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Kerjasama UNIMAS dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBM Sarawak bagi membantu pembungkusan semula 2.7 juta penutup mulut dan hidung untuk diagihkan kepada rakyat di seluruh Sarawak akan diedarkan dalam masa terdekat. Naib Chancellor Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi berkata, pembungkusan semula penutup mulut dan hidung tersebut telah dilakukan dengan bantuan pelajar sukarelawan. Dan pelajar-pelajar kita yang seramai 2,000 orang telah menjadi sukarelawan dalam usaha ini dan kita telah membungkuskan 400,000 paket yang mengandungi 4 face mask dan 172,000 paket yang mengandungi 6 face mask. Dan ini akan diedarkan kepada seluruh negeri Sarawak dalam masa yang terdekat ini. Terima kasih dan kita mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada pelajar-pelajar kita yang telah sanggup mengorban tenaga dan juga masa dalam usaha ini. Dalam pada itu, Pengetua Kolej Sakura UNIMAS Siti Nur Ain Musa menambah sebanyak 9 buah kolej di UNIMAS telah terlibat dalam projek pembungkusan semula tersebut yang dilakukan dalam 4 sesi iaitu pagi, tengah hari, petang dan malam. Kami merupakan satu-satunya kolej perempuan sahaja di UNIMAS dan diberi tanggungjawab untuk membantu SDMC dalam projek membungkus semula face mask untuk kegunaan seluruh penduduk Sarawak kurang daripada pandemik COVID-19. Sama dengan saya, pada malam ini adalah 25 orang sukarelawan yang semuanya perempuan terlibat dalam projek membungkus ini. Mereka terlibat untuk 4 sesi, 4 shift pagi, tengah hari, petang dan juga malam. Selain daripada Kolej Sakura, terlibat sama dalam projek ini adalah 8 buah kolej lain. So in total 9 buah kolej terlibat. Beralih ke perkembangan mengenai bekalan makanan Sarawakku Sayang.
Pusat Khidmat Parlimen IGAN meneruskan agihan bantuan makanan Sarawak Ku Sayang khusus kepada golongan asnaf di seluruh daerah Matu dan daerah kecil IGAN pada Ahad. Menurut Ahli Parlimen IGAN Ahmad Joni Zawawi, beliau bersama dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro Safi'i Ahmad juga akan memberi bantuan makanan yang serupa kepada sesiapa yang masih memerlukan. Penghantaran akan diteruskan sehingga selesai hari ini kepada lebih kurang 750 ketua isi rumah KIR. Sebagai penutup buletin, ikuti cara mudah untuk memesan makanan secara atas talian dalam tempoh PKP. Sekian bersama saya Kerzarif Afindi dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi petang. Selamat menjalani ibadah puasa kepada seluruh umat Islam. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.